Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak to Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak to Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak to Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan Oktober kita hanya ada 2 batch saja guys. Sangat-sangat terhad. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak to Lean. Tengok askar ni pun dah semakin ramai yang dah gemuk-gemuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, rakyat Singapura. Kenapa aku macam rap? Iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Yeah. Untuk video kali ni aku akan cerita, aku akan share sejarah, tips, kenapa dan bagaimana macam-macam lagi lah berkenaan dengan salah satu ujian kecergasan yang paling digeruni, paling ditakuti, yang paling merisaukan, baik yang baru nak masuk tentera ataupun yang dah berada dalam tentera, yang masih lagi akan terlibat dalam ujian kecergasan ini. Yang satu ni sama ada boleh lepas ke tak, aku boleh capai ke tak masa yang diberikan. Nampak tak betapa susahnya ujian ni, iaitu larian 2.4 km. Tapi sebelum tu macam biasalah kan, bila aku dah bagi penerangan, bagi info, bagi ilmu macam ni kan, minta korang tolonglah tekan butang subscribe kan, tekan je, aku tak minta bayaran pun, tekan je butang subscribe ni supaya insya-Allah kita akan lagi senang untuk capai subscriber 500,000 subscriber. InsyaAllah sikit, tak sikit lah, beri banyak sikit lah, okay? Tapi kalau ramai-ramai tekan, insyaAllah cepatlah dia sampai 500,000 subscriber. InsyaAllah akan ada giveaway. Dari mana datangnya larian 2.4 km ni? Kenapa tak 1 km? Kenapa tak 3 km? Kenapa tak 1.6 km? Larian 2.4 km ataupun 1.5 batu, 1.5 miles ni adalah sebenarnya diilhamkan oleh seorang pegawai Air Force daripada US dan beliau juga merupakan doktor perubatan juga dalam tentera, di mana pada tahun 1968 beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Aerobics. Aku tak nak go into history sangat, di mana berdasarkan ilmu yang beliau ada, beliau memikirkan bahawa larian 2.4 km ni adalah satu ujian yang terbaik bagi menentukan tahap kecergasan jantung korang ataupun tahap kecergasan kardiovaskular korang. Sebab korang ni askar, korang nak jadi askar, kenalah fit jantung. Janganlah nanti tiba masuk hutan ke, tiba-tiba ada jalan lasak ke, dah semput lah, tak fit lah. So, larian 2.4 ni adalah latihan ataupun ujian yang terbaik dalam menentukan korang punya tahap kesihatan kardio. Larian 2.4 ni sebenarnya adalah orang kata middle distance. Kalau dah 3 km dan ke atas tu dia dah kira long distance lah. Jadi 2.4 ni adalah middle distance. Dan kenapa pula larian 2.4 ni adalah orang kata ujian terbaik dalam menentukan korang punya tahap kecergasan korang punya kardiovaskular ni? Pada zaman itu, pada zaman 1968 tu, sewaktu dorang mula-mula buat ujian 2.4 ni, masa yang diberikan adalah korang kena lari bawah 12 minit. Jadi bila korang kena lari 2.4 bawah 12 minit, korang punya effort,
korang punya larian tu sebenarnya adalah satu larian yang berbentuk aerobic exercise, di mana aerobic exercise ni apabila korang melakukan sesuatu aktiviti kecergasan ataupun senaman, dia melibatkan korang punya heart rate akan increase dan korang punya oxygen intake pun akan increase, dan dia juga memerlukan korang untuk menggunakan tenaga yang banyak sebaik sahaja bermula aktiviti itu. Maknanya bila korang start je larian tu, dia tak ada korang nak relax dulu, lepas tu laju sikit, lepas tu makin laju, tak ada. Korang start dia, korang dah kena laju and korang kena maintain, di mana secara keseluruhannya dia akan menguji korang punya tahap fitness ataupun tahap kekuatan korang punya kardiovaskular. Jadi memang sesuai lah sebagai seorang tentera. Korang memang kena berada pada tahap yang kira apa-apa aktiviti yang melibatkan korang nak kena masuk hutan lah, jalan lasak lah, itulah, inilah, korang punya jantung tu bolehlah tahan, bolehlah kuat. Tak adalah tiba-tiba korang kena serangan jantung lah, tiba-tiba korang kena orang kata semput lah dan sebagainya. Dan senaman pada tahap aerobic fitness ni bukan sahaja berlari, termasuklah dengan basikal, dengan berenang, dengan skipping dan macam-macam lagi lah. Pada zaman 1968 tu, masa mula-mula larian 2.4 ni dicipta, dorang berlari bawah 12 minit dengan pakaian tentera, dengan pakai topi NATO, pakai loreng, pakai pochers, pakai spike boot. Kiranya kita pada zaman ini yang tentera ni, kita kena bersyukurlah sebab selari dengan peredaran zaman, orang kata dia punya tahap dia tu, dia dah mulai fleksibel lah. Macam korang dah tak perlu lari pakai loreng dah, korang boleh lari pakai PT, dan juga masa yang diberikan pun semakin sesuai, mengikut kesesuaian umur. Contohnya yang paling lembab sekali 15 minit at least, ataupun dia ada ikut umur dia lah. Kalau korang menumpuhi orang kata ujian kecergasan asas lah, UK ataupun PT test, dia ada tahap-tahap umur dia yang korang kena lepas. Jadi sembang banyak pun tak guna pasal sejarah. Cerita dia macam mana korang nak lepas ujian 2.4 km ni. Tak kisahlah umur korang ke berapa masa yang diberikan pun, okey, janji korang kena lepas ikut tahap korang punya masa yang korang kena lulus tu lah. Kalau yang nak masuk tentera ni kena at least bawah 15 minit. Kalau yang dalam tentera, dia ada ikut umur-umur dia. So, cara untuk korang lulus adalah korang tak boleh lari, orang kata mula-mula dah kena speed gila-gila. Tak boleh. Korang kena sebenarnya dalam 2.4 km, sepanjang 2.4 km ni korang kena lari dalam keadaan speed yang maintain. Daripada awal sampai habis tu korang kena maintain speed. Dia tak ada istilah mula-mula korang kena laju ke ataupun mula-mula korang kena pelan. Sepanjang 2.4 tu korang kena cari satu speed yang korang boleh maintain throughout 2.4 km tu. Jadi apakah caranya? Korang kenalah training gila, training lah. Baik yang nak masuk tentera, baik yang dah dekat dalam tentera, yang korang nak menumpuhi UKA lah, PT test apa semua ni. Bukannya PT test tu tiap-tiap hari, PT test tu 2 kali setahun je. Okey, maknanya kalau petang-petang lepas kerja tu adalah masa untuk korang training untuk berlari. Training lah. Tengok 1 km ataupun 1.2 km, berapa masa yang korang buat. Kan sekarang kan semua dah ada jam fitness watch lah, berbenda lah, set. Tengok bila korang lari 1 km ataupun 1.2 km, tengok berapa masa yang korang catatkan. Jadi bila dah dapat orang kata mula-mula dia tu, masa dia tu, pelan-pelan korang training lah. Training. Dan sama juga, dah tahu korang tu askar, kenalah jagalah sikit pemakanan tu. Janganlah main belasah makan. Sampai aku tengok askar ni pun dah semakin ramai yang dah gemuk-gemuk, dah boroi-boroi. Lepas tu lari pun dah tak larat, fitness dah kacau, dah tak fit lah cerita dia. Korang kenalah maintain juga, jaga pemakanan. Hari-hari pun dah korang tu askar, petang-petang buatlah senaman yang sikit-sikit, senaman mana yang boleh lah. Korang kena maintain korang punya tahap fitness ni. Selain daripada tu juga, korang kena make sure teknik larian korang betul. Kalau nak tahu teknik larian yang betul, korang boleh tekan dekat aku punya webinar yang sebelum ni aku buat, cara nak lari dengan betul. Jatuh tapak ke, jatuh hujung tapak ke, tangan macam mana, breathing macam mana, badan macam mana, posture macam mana, semua tu kena betul juga. Tak adalah main lari je. Jadi sebenarnya tak susah pun nak lulus ujian 2.4 ni. Kalau sepanjang tahun korang relax, tak buat apa, main telur je, main game, main handphone je, tiba-tiba besok ujian, memang korang akan fail. Jadi
kenalah korang buat persediaan. Ataupun tak perlu buat persediaan pun, hari-hari sepanjang hidup korang maintain je korang punya lifestyle dalam keadaan healthy dan fit. Petang-petang pergi lari ke, ataupun dalam seminggu 3-4 kali korang buat sesi larian ke, buat apa-apa je senaman yang involve cardio, skipping ke, berenang ke, korang buat je. Jadikan benda tu korang punya lifestyle, jadikan benda tu korang punya rutin. InsyaAllah larian 2.4 ni tak ada apa dah. Sama lah macam aku contohnya kan. Aku pun dulu bila 2.4 je aku risau. Tapi bila semenjak aku dah aktif dalam running ni, 2.4 tu aku dah tak takut dah. Sebab aku pun dah tahu tahap aku dah tahu dah 2.4 aku boleh dapat berapa. Kalau aku push sikit aku boleh dapat berapa. Kalau aku relax sikit aku dapat berapa. Jadi aku dah tak risau sebab aku dah tahu insyaAllah jantung aku sekarang dah fit lah. Kalau nak lari 2.4 bawah 15 ke bawah 12 ke bawah 10 ke, insyaAllah dah boleh lah. Jadi itu sahaja. The key is korang kena training dan dalam masa yang sama kena juga jaga korang punya lifestyle. Dari segi pemakanan, dari segi lain-lain juga. Tak perlu nak jadi badang ke, tak perlu nak jadi macam Malik Noor ke, tak perlu nak training macam nak pergi atlet sukan C ke, tak perlu. Korang setakat live a healthy lifestyle. Okay, jadikan benda-benda yang sihat ni dari segi makanan, dari segi rutin, dari segi korang punya senaman, exercise apa semua ni, jadikan korang punya rutin harian. Okay, ingat jangan lupa untuk share video ni. Aku tahu ramai yang nak tips, ramai yang DM aku sebenarnya tanya macam mana tips nak lepas 2.4, apakah tipsnya, macam mana cara nak buat. Aku dah bagi dah A to Z, siap dengan sejarah lagi cara nak lulus 2.4 insyaAllah. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, boleh type apa-apa yang korang nak komen. Maybe korang rasa macam tak patut tentera ni buat 2.4, kepala otak kau, benda ni dah lama dah orang buat, tiba-tiba korang nak petikai, memang kau ajak. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Ataupun kalau korang susah sangat nak maintain, susah sangat nak make sure badan korang ni fit, susah sangat nak fitkan badan korang ni, bolehlah korang join program Lemak Tulen. Bukan sekadar korang dapat bentuk badan yang kurus, yang smart, yang ada shape, yang ada muscle, tapi korang juga boleh insyaAllah increase korang punya tahap fitness badan korang. Okay, insyaAllah nak buat apa-apa aktiviti pun ceria, tak perlu risau, boleh lari laju-laju pace 3. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Jagalah kesihatan, jaga ibadah korang, awalkan solat, jangan lupa kita berselawat. Okay, kita hari-hari kita improve diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah semoga kita semua masuk syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.